Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sekarang kita belajar tafsir surah Al-Baqarah ayat yang ke-177. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Ayat ini adalah teguran daripada Allah Ta'ala, zajar, iaitu teguran daripada Allah Ta'ala. Laisal birra, tidaklah kebaikan itu. Yakni segala kebaikan. Segala kebaikan itu. Al-birra sini kebaikan yang sempurna. Tidaklah kebaikan itu, yakni kebaikan yang sempurna. Yakni segala kebaikan. Yakni segala kebaikan. Kebaikan macam mana? Iaitu kebaikan berupa taat pada Allah Ta'ala dan Rasul, taat pada Allah Ta'ala dan Rasul. Jadi itu kebaikan yang sebenar. Jadi sini tidaklah segala kebaikan yang sempurna, dianggap kebaikan yang sempurna, antuwallu wujuhakum, kamu memalingkan wajah-wajah kamu, qibalal masyriqi wal maghrib, ke arah timur dan barat. Ini masih lagi Allah Ta'ala nak menegur ahli kitab, yang kali keberapa ni, beberapa kali dah, bahasa perpindahan kiblah itu biasa saja, bukan perkara besar. Yang besarnya adalah kita taat perintah Allah. Yang besarnya adalah kita taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pentingnya. Dan dianggap kebaikan bila taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukanlah kebaikan itu semata-mata menghadap kiblat. Menghadap kiblat ke arah Masjidil Aqsa, tidak semestinya ke menghadap ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis tu. Dianggap itulah sebagai kebaikan. Kalau menghadap kepada selain daripada itu, tidak kebaikan. Maka ini teguran Allah Ta'ala kepada golongan ahli kitab yang masihnya keras pedal, degil,
tidak mahu terima perintah Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala memerintahkan supaya menghadap ke arah Masjidil Haram Mekah. Bukan lagi di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Jadi tidaklah kebaikan itu dianggap kebaikan yang sempurna sekiranya tidak adanya taat pada Allah Ta'ala. Sebab itulah ayat yang seterusnya Allah Ta'ala beritahu, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi ayat yang sebelum ni, kibalal masyriqi wal maghrib, menghadaplah ke arah timur ke arah barat ke, itu tak penting. Yang paling pentingnya sini albirra, kebaikan itu yakni orang yang membuat kebaikan yang sebenar itu. Albirra sini orang yang buat kebaikan itu. Yakni zil birri. Orang yang membuat kebaikan itu. Man amana billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman pada Allah Ta'ala, yakni akidah mereka, iktikad mereka, pegangan mereka, pergantungan hati mereka pada Allah Ta'ala. Jadi apa saja yang Allah Ta'ala perintahkan, dia patuh saja, dia terima. Wal yaumil akhir, dan orang yang beriman akan hari akhirat, kerana dia takut akan hari akhirat. Dia percaya akan hari akhirat, yang mana di akhirat dia akan bertemu kembali dengan Allah Ta'ala. Wal malaikah, dan juga malaikat. Dia percaya bahwasanya malaikat itu benar seperti mana yang Allah Ta'ala sampaikan. Wal kitab, dan juga kitab yang Allah Ta'ala turunkan, lebih-lebih laginya Al-Quran, dia percaya itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wan nabiyyin, dan nabi-nabi, mereka beriman, dia beriman dengan nabi-nabi. Semua nabi-nabi dia tak terkecuali. Semua dia beriman, dia percaya kepada semua para nabi. Karena nabi itu adalah orang yang benar. Dan lebih-lebih laginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah berupa syariat Allah. Itu berupa syariat daripada Allah Taala. Maka dia beriman, dia percaya. I'tikadnya dan amalan mereka. Jadi mula-mula sekali sini adalah i'tikad mereka. Jadi pegangan hati mereka, mereka percaya pada Allah Ta'ala, hari akhirat, malaikat, kitab dan nabi-nabi. Mereka percaya. Dan kepercayaan dia itu dizahirkan dengan amal. Itu sebab itulah ayat yang seterusnya disebut wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama. Dan dia memberikan harta ala keadaan yang hubbihi, dia sayang. Keadaan harta dia itu yang dia sayang. Dia memberi. Ini maksudnya orang yang betul-betulnya jujur, ikhlas dalam pemberian. Dan pemberian di sini disebut mula-mula zawil qurba, orang yang di kalangan kaum kerabat dia, ahli keluarga dia. Yakni yang miskin lah. Wal yatama, dan anak-anak yatim, lebih-lebih lagi di kalangan ahli keluarganya yang anak yatim, yang miskin. Sebab yatim sini tidak termasuk asnaf, kena ingat. Anak yatim bukan termasuk asnaf. Maka bila disebut di sini anak yatim yang satu lagi kategori, iaitu anak yatim yang miskin.
Sebab anak yatim ada dua kategori. Satu kategori yang kaya, anak yatim yang kaya, yang mana meninggalnya mak ayah dia tu yang kaya. Satu lagi anak yatim yang kematian mak ayah dia, ayah dia lah yang penting ya. Yang kematian ayah dia yang mana dia tu dalam keadaan miskin. Dia tu dalam keadaan miskin. Maka itu yang dimaksudkan sini. Anak yatim yang ketiadaan harta. Dan juga boleh juga di sini dengan maksud ahli kaum kerabat yang mana dia itu mempunyai tanggungjawab memberikan harta dia kepada anak yatim di kalangan ahli keluarga dia. Sebab ahli keluarga dia, jika contohnya adik dia mempunyai anak dan adik lelaki dia itu mati, meninggalkan anak, dan anak-anak itu yang masih lagi belum akil baligh, maka itu semua sekali dianggap sebagai anak yatim semua sekali. Dan dia sebagai pak saudara, bapa saudara, maka tanggungjawab dia memberi infak kepada anak-anak yatim itu. Manakala anak yatim orang lain pula, mana yang miskin, itu dia memberi infak bentuk zakat apa semua sekali itu, maka itu termasuk asnaf zakat lah. Sekiranya anak yatim di kalangan miskin. Sekiranya di kalangan yang kaya, maka pemberian di situ adalah pemberian bentuk kasih sayang saja. Bentuk sedekah biasa saja, ataupun bentuk pemberian hadiah saja kepada mereka. Karena anak-anak yatim ini sudah kematian ahli keluarga ayah dia dan perlukan kasih sayang. Maka antara kasih sayangnya diberinya harta kepada dia, diberinya rezeki kepada dia. Karena itu semua sekali akan menggembirakan anak yatim itu. Maka sini, kategori sini adalah yang ada kaitan rapat dengan hati si pemberi. Ini yang ada kaitan rapat dengan hati si pemberi. Mana jahat-jahat mana sekalipun dia, kedekut setara mana pun dia, tak patut dia kedekut, bakhil, kikir terhadap ahli keluarga dia sendiri, dan juga anak yatim di kalangan ahli keluarga dia sendiri. Dan bila melihat anak yatim pula dia pun kedekut. Lebih-lebih lagi di kalangan anak yatim yang miskin. Maka yang satu lagi Allah Ta'ala bagi ujian. Wal miskin. Ini ujian yang selain daripada itu. Yang ada tak terpaut hati sangat. Yang orang luar. Orang miskin mana di kalangan orang-orang yang luar. Mana bukan di kalangan ahli keluarga dia, dan bukannya anak yatim di kalangan ahli keluarga dia, dan bukan juga anak yatim orang lain, yang mana anak yatim ini mudahnya hati seseorang itu tersentuh. Jadi nak sentuh hati dia pula kepada satu lagi, kepada orang yang lain. Mungkin yang bukan anak yatim yang sudah akil baligh tetapi miskin. Tetapi miskin. Maka dia memberikan harta dia itu kepada orang miskin itu. Memberi kepada orang miskin itu. Yang mana orang miskin itu boleh jadi yang dia kenal ataupun yang dia tidak kenali. Dan dia memberi pula harta dia yang paling dia suka. Ini seafdal-afdal pemberian. Memberi sesuatu yang dia paling suka. Sebab sebenar kalinya payah satu orang itu nak memberikan sesuatu yang dia sayang. Susah. Memang susah. Kalau dia bagi pun masih lagi teringat barang yang dia bagi. Sebab tu kadang-kadang bila harta tu kita sayang kerana harta tu banyak, kita pun bagi banyak kepada satu orang. Jadi terasa. Kita jadi terasa rasa sayanglah duit tu. Rasa sayang duit tu. Sebab kita tak pernah memberi infak, menderma banyak tu. Tiba-tiba kita memberi. Jadi kita rasa sayang. Maka bila ada perasaan sayang dan kita sanggup bagi juga, itu sebaik-baiknya pemberian.
Dan ini sangat sukar untuk dilaksanakan, sangat sukar. Dan untuk latih diri kita supaya dapatnya menderma untuk memberinya sedekah itu, kita kena mulakan daripada harta kita yang sedikit. Jangan niat nanti aku ada duit banyak, aku ada harta banyak, baru aku nak bagi. Biasanya banyak dia tak akan bagi. Bila sedikit pun dia kedekut, maka yang banyak pun dia akan kedekut juga. Sebab apa? Bila dia banyak, dia akan nak lagi. Ya, ada benda keinginan dia tu akan jadi lebih besar. Kalau sebelum pada ni dia ada 100, tapi 100 dia itu keinginan dia tu terbatas, hanya setakat 100. Maka dia pun memberi sedekah daripada sebahagian daripada yang 100. Contoh. Itu pun dia rasa berat. Kadang-kadang satu orang itu rasa RM1,000. Bila nak bahagi sebahagian daripada RM1,000 tu, dia rasa dia terasa hati dia. Terasa sayang benda tu. Dan bila dia mendapat harta lebih daripada, contohnya lebih daripada tu RM10,000, lebih daripada tu RM100,000, kadang-kadang dengan RM100,000 pun dia akan fikir benda lain pula dia nak guna. 100 ada benda 100 yang dia guna. Bila RM1,000 ada RM1,000 tu untuk dia guna, ada juga keperluan RM1,000 yang dia nak guna. Bila RM10,000 ada juga keperluan RM10,000 yang dia nak guna. Bila ada RM100,000, maka RM100,000 ada juga keperluan dia yang dia nak guna daripada duit RM100,000. Bila lebih pada tu RM1,000,000 ke, RM1,000,000 pun dia memerlukan lagi sesuatu yang kadar lebih kurang RM1,000,000. Jadi dia nak kepada beberapa juta lagi. Contohnya RM1,000,000 tak cukup, dia nak beli rumah RM2,000,000. Maka dia kena ada up lagi, kena ada RM2,000,000 baru boleh beli rumah RM2,000,000. Jadi contohnya gitulah lebih kurang. Mana bila makin banyak, memang dia ada akan keperluan dia lebih besar. Dia rasa dia lebih luasnya dia dapat memilih perkara-perkara yang dia hendaki. Sebab itulah diajar kepada kita supaya mendermakan ketika sedikit. Jangan nak tunggu yang banyak. Jangan tunggu yang banyak. Dan bahaya sebenarnya kali kita janjikan gitu. Bahaya. Sebab takutnya bila sebenarnya kali janji kita itu ataupun jenis nazar. Ada orang tu jenis bernazar. Aku insya-Allah, dia tak ada sebut insya-Allah lah, dia bentuk nazar gitu. Aku kalau ada duit ni mesti aku buat bagi ni. Tapi sekarang ni aku tak ada duit ni. Sekarang ni aku tak ada duit. Aku tidak kaya macam dia. Tak kaya macam dia tu. Jangan ingat gitu. Jangan ingat gitu. Sebab nak memberi itu memerlukan pengorbanan yang besar. Kecintaan kepada harta itu sebenarnya kalinya yang menyebabkan kita jadi terhalang daripada nak menderma. Maka jangan fikir nak beri ketika banyak terlebih dahulu. Ketika sedikit pun banyak dalam hadis yang ceritakan sedekah-sedekah daripada harta yang sedikit. Cerita daripada sahabat, cerita daripada Nabi sendiri. Yang sedekah-sedekah daripada benda yang sedikit. Semua daripada benda yang sedikit. Tidak disebutnya ni ada cerita daripada sedekah yang banyak-banyak pun ada, tetapi sedekah yang sedikit tu banyak. Sedekah yang sedikit tu banyak diceritakan daripada sahabat itu, sahabat ni di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Yang mana mereka ini memberi ketika dalam keadaan mereka sendiri pun sukar. Sehingga kan bila dia yang memberi, dianggap oleh orang ramai dia itu sebagai orang yang kaya. Dianggap seperti mana dia ni satu orang yang kaya. Dia tu orang yang senang. Padahal dia orang yang susah. Dia tidak zahirkan diri dia orang yang susah. Maka bermula daripada sedikit, harta sedikit kita memberi. Itu cara nak melatih diri kita. Ini yang seperti mana panduan daripada Al-Quran dan juga hadis. Kemudian sini sambungan wal miskin, di kalangan orang miskin, yakni yang tidak dikenali ataupun yang dikenali.
Eh? Wabnas sabil dan orang yang ibnu sabil. Ibnu sabil ni makna dia adalah orang yang putus bekalan. Orang yang putus bekalan ketika musafir. Ketika musafir jauh, dia terputus bekalan dan dia berhajat. Dia terputus bekalan dan dia satu orang yang berhajat ketika itu. Kerana dia terputus hubungan daripada keluarga dia, daripada harta dia. Akibat dia seakan-akan orang miskin juga. Dia orang kaya contohnya. Dia orang kaya. Tetapi bila dia pergi ke satu tempat, dia terputus bekalan. Contohnya harta dia dicuri, kenderaan dia dicuri, makanan dia dicuri, maka akibatnya dia nak mendapatnya makanan tu akan jadi sukar. Jadi dia ni dikategorikan sebagai Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ni anak angkat jalanan dia panggil. Anak angkat jalanan. Kalau terjemuh sebiji-sebiji itu anak angkat jalanan. Yakni orang gini ni sepatutnya dijadikan seolah-olah sebagai anak angkat. Anak angkat jalanan. Yang mana bila kita tengok orang yang musafir gini, kita memberi bantuan dengan memberi makan, minum. Sebab tu kadang-kadang jangan kita memperlekehkan sesuatu yang sedikit. Contohnya saya pernah hadapi dulu, kita dalam keadaan susah. Pergi ke satu tempat, makna kita berhajatlah untuk minum air, untuk makanan. Tetapi dilengahkan oleh tuan rumah. Akibatnya kita, saya ingat lagi masa tu saya minum air di dalam tandas. Masa tu saya minum air di dalam tandas. Dan kawan-kawan saya pun, termasuk juga kawan-kawan saya pun, kita orang dalam 4 orang. Ketika tu musafir ke Iran masa tu. Musafir ke Iran untuk uruskan visa di Pakistan. Kita orang minum air kosong lah. Air kosong di jamban, di tandas. Bukan dalam air tandas tu, mana di sink air situlah. Ada singki kecil di dalam tandas tu. Kita orang minum air situ. Karenanya tidak dilayan sebagai tetamunya di satu tempat. Dan kita masa tu baru sampai daripada perjalanan lebih kurang 48 jam naik bas masa tu. Nak pergi kedai apa semua sekali tak tahu, kita sampai tu kepada tempat. Semua tak reti. Nak pergi kedai ke apa semua sekali tak reti. Dan kebetulan juga ada terputus bekalan lah masa tu. Terputus bekalan yang mana kita orang tidak mampunya adalah tidak mampu untuk membayar sewa hotel masa tu. Dan ketika itu diberi minumnya, tidak diberi minum, dilengahkan pemberian minum. Sehinggalah beberapa jam kita orang tidur dulu. Selepas minum air tu tidur dulu. Lepas tidur dulu, selepas pada tu barulah ditanya makan ke tidak, barulah dihidangkan air, barulah diberi makanan, air dengan makanan. Dan saya pergi ke satu tempat satu lagi. Ketika musafir juga saya pernah pergi di satu tempat di Iran juga, di sempadan Iran. Nama tempat tu Zahidan tempat dia. Zahidan ni tempat orang sunnah lah. Situ semua orang sunni, al-sunnah wal jamaah lah di situ. Yang mana situ sampai je saya ke tempat, kita orang sampai je situ, kita orang dipelawai, dipelawai tempat, diberi makan secukupnya sehinggalah kenyang pun dia orang bagi lagi, sampai ke malam pun masih lagi bagi. Dan sehingga ke tempat pun dia orang sediakan. Tempat pula tempat yang sangat eksklusif jugalah yang dia orang bagi di satu tempat. Dan mereka juga siap tolong bayarnya tiket bas lah. Itu dia orang kata kerana kamu ni orang Malaysia mari jauh, mari sini kita orang akan khidmat untuk kamu. Kami akan memuliakan kamu sebagai tetamu kami di sini. Dan saya duduk situ, kita orang duduk situ lebih kurang 3 hari. 3 hari. Sebab sebelum tu kita orang musafir 2 kali, 1 kali naik bas, 1 kali naik kereta, 1 kali pula bila sampai ke Iran sempadan tu naik kereta pula 2 jam. Barulah sampai tempat tu. Jadi perjalanan tu sangat jauh dan letih sungguh masa tu.
Tapi kami tidak sangka bila sampai ke satu tempat yang di Tehran tu, dilayan dengan layanan yang tidak bagus. Dan sinilah saya nak sentuh, paling kurang pun kita memberi air. Paling kurang pun kita memberi air. Air kosong. Bila orang musafir datang daripada jauh, saya suka dengan cara di kalangan orang Pakistan, orang Iran, yang tempat saya pergi tu, yang mula-mula sekali mesti dia akan hidangkan air kosong. Pasti yang mula-mula sekali. Sebelum daripada air manis, dia akan hidangkan mula-mula, sampai dulu mula-mula air dah hidang. Air kosong. Air kosong. Air sejuk kosong. Kemudian dia akan dihidangkan buah, dia akan dihidangkan air manis. Selepas pada tu. Lepas dihidangkan benda tu, biasanya barulah ada makanan berat. Seperti biryani ke, roti ke apa ke, barulah dia akan bagi selepas pada tu. Mana saya pergi pun banyak-banyak tempat, biasa mesti hidangkan air terlebih dahulu. Hidangkan air kosong. Dan perkara ini sebenarnya kalau orang mari jalan kat rumah kita, permulaan kita tu tanya, nak air, kita ambil air dulu. Ambil air dulu. Itu satu perkara yang bagus. Sebab saya pernah musafir sampai tahap tu, kita terasa betapa pentingnya bagi air kosong mula-mula. Bagi air kosong mula-mula kepada tetamu. Sebelum daripada dia apa-apa tu, sebelum daripada cakap apa-apa, dia masuk, selepas masuk tu, tunggu dulu, dia ambil air. Dia ambil satu jug air kosong, ada bubuh, dia letaknya ais dalam tu, dia hidang air. Minum tu dulu dia kata. Lepas tu barulah dia bawa benda-benda lain. Dan benda ni, cara gini, sebenarnya kali, sudah ada dalam hadis. Disebut dalam hadis, sifat-sifat sahabat, bila ada tetamu yang datang, cerita-cerita Nabi ketika ada tetamu yang datang, mereka mempelawakan makanan, makan minumnya kepada tetamu. Jadi saya sambung terus pada sini. Wal miskin, di kalangan orang miskin, dan juga Ibn Sabil, orang yang terputus bekalan. Jadi orang yang terputus bekalan ni kita tak perlu tanya dah, kenapa kamu tak ada duit? Tak perlu dah. Yang mula-mula sekali kita khidmat untuk dia, kita bagilah makan ke minum dengan kadar kemampuan kita. Seperti mana keluarga kita makan, kita bagilah. Kadar, bukan kata mesti kena special sangat. Mana yang special tu, maknanya yang kita dapat hidang kepada keluarga kita, itu special dah tu. Nah, seperti mana tu kita bagi, seperti mana kita makan, kita bagi pada dia pun makan benda yang sama kita makan, itu adalah benda yang special. Yang sudah kita bagi pada dia. Mana utamakan benda-benda gini, mempelawakan air gini, ini sangat bagus. Sangat bagus. Dan makananlah. Dengan kadar yang mampu kita laksanakan. Dan perkara ini kadang-kadang, benda makanan yang ada kat rumah yang sudah siap dah, kadang-kadang benda tu sayang. Kita sayang kerana kita tak makan lagi. Orang mari, jadi masa ni lah, terujinya, perasaan cinta kita pada makanan itu. Perasaan cinta kita kepada kebendaan kita itu. Harta kita. Maka masa ni lah bila tetamu datang, kita khidmat untuk dia. Kita muliakan dia, memberi apa-apa saja yang makan minum kepada tetamu kita. Dan sinilah disebut Ibn Sabil tidak dikecualikan. Dimasukkan di sini antara orang yang penting. Walaupun dia tu orang kaya. Maka lebih-lebih lagi lah Ibn Sabil itu di kalangan orang miskin. Kena ingat. Ini Ibn Sabil di kalangan orang kaya. Kalau Ibn Sabil di kalangan orang miskin, dia tu tahap dia lagi banyak. Mana kita bagi pada dia, umpama kita bagi pada dua kategori orang. Satu dia sebagai orang miskin, satu dia sebagai orang Ibn Sabil. Mana kita bagi pada dia, mana dua bentuk golongan orang yang ada pada diri dia. Wasailina, dan memberi harta yang sayang kita itu kepada siapa? As-sailina, kepada orang yang meminta. Kita bagi kepada orang yang meminta kepada kita. Dan meminta, ayat yang sebelum pada ni tak sebut meminta orang miskin, tetapi tidak disebut meminta. Ini orang miskin
yang meminta. Maknanya nak beritahu keutamaan di kalangan orang miskin. Orang miskin ni ada dua kategori. Satu kategori yang meminta, satu kategori orang yang tidak meminta. Jadi kategori yang awal adalah orang yang tidak meminta. Maka lebih-lebih lagi lah kalau dia meminta. Orang yang meminta pun juga kita bagi yang kita sayang. Dan pemberian itu banyak mana disebut dalam surah Al-Baqarah juga. Madza yunfikun qulil af. Mana katakanlah ya Muhammad, jawab pada mereka, berilah infak derma itu dengan kadar yang lebihan daripada harta-harta kita lah. Tetapi sini bukan sekadar lebihan harta yang kita sayang. Lebihan harta tapi sayang juga. Sayang juga harta tu. Wa fir riqabi, dan terhadap golongan orang hamba abdi. Ar-riqab ni hamba abdi, tak kira lelaki ataupun perempuan. Kecil, besar, tua, muda tak kira. Umur berapa tak kira. Lebih-lebih lagi orang Islam. Lebih-lebih lagi kaum kerabat kita. Lebih-lebih lagi kaum kerabat kita, dan paling kurang pun dia tu Islam. Lebih-lebih lagi. Maka di kalangan hamba-hamba saya ini nak menebus diri dia untuk jadi merdeka. Contohnya satu orang hamba saya itu sudah menetap dah perjanjian dengan tuan dia. Saya bekerja sambilan sebagai bayaran untuk memerdekakan saya. Contohnya si hamba abdi itu. Maka si tuan dia itu setuju, maka buat surat persetujuan, maka ini dipanggil riqab. Ataupun juga dipanggil hamba mukatab. Dan riqab ni juga membebaskan hamba sahaya yang lebih-lebih lagi di kalangan kaum kerabat kita sendiri. Kita tengok kaum kerabat kita, kita tengok mak kita jadi hamba abdi, kita tebus dia. Kita bayar dia. Dan ini juga wafir riqab termasuk juga tawanan-tawanan. Sebab tawanan-tawanan pun hukum dia sama dengan hamba abdi. Mana sekira zaman sekarang ni tidak ada hamba abdi sekalipun, yang sekarang lah, akan datang, wallahualam, akan datang mungkin ada lagi. Maka yang ditawan, ahli keluarga kita ditawan, orang Islam kita ditawan, orang kampung kita ditawan, ataupun rakyat Malaysia kita yang ditawan, kan? Maka kita memberi harta kita yang kita sayang itu untuk menebus bayaran tawanan, tebusan orang yang ditawan itu. Dan ini juga memerlukan kekuatan iman lah, kerana perasaan cinta pada harta itu. Dan di sini disebut amalan harta terlebih dahulu. Amalan harta terlebih dahulu daripada amalan yang tidak mengeluarkan harta. Sebab seterusnya ini disebut amalan yang selain pada itu, dan juga kewajipan yang lain. Kewajipan yang lain, dan ini adalah yang terutama. Ini adalah yang terutama. Dan antara termasuk juga orang itu yang membenarkan iman dia, iaitu dengan wa aqamas salah, mendirikan solat. Dia mendirikan solat dengan sempurna, yakni mengikut syariat Allah Taala. Wa ataz zakah, dan mengeluarkan zakat, menunaikan zakat. Menunaikan zakat, melakukan solat dengan sempurna dan mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat itu dikira amalan yang berkaitan dengan harta. Mendirikan solat itu amalan yang berkaitan dengan tubuh badan, pergerakan tubuh badan, dan tanpa mengeluarkan harta. Dan ini pula yang zakat ini pula yang selain daripada yang diberi sedekah yang lain. Ini pemberian yang wajib mesti dilaksanakan. Ini kewajipan dia. Dan termasuk juga solat berupa kewajipan bagi satu orang itu melaksanakan. Dan amalan dia sebegitu, kemudian wal mufuna bi ahdihim.
Wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu, ini akhlak dia. Ini akhlak mereka pula. Akhlak mereka adalah orang yang menyempurnakan janji. Idza ahadu, bila mereka itu mengadakan janji, perjanjian. Ahadu sini perjanjian yang dimaksud di sini perjanjian yang mubah, yang dibenarkan syariat. Bukannya perjanjian yang haram. Sebab membuat perjanjian yang haram itu tidak sah. Perjanjian mesti perjanjian yang benar. Jadi orang yang menyempurnakan janji yang mereka itu sudah janjikan kepada mereka. Janji mereka kepada orang lain. Idza ahadu, bila mereka itu mengadakan perjanjian sesama mereka. Dan ini nak ajar tentang akhlak satu orang. Bukan semata-mata pemberian harta, bukan semata-mata melaksanakan kewajipan, bahkan akhlak dia ni satu akhlak yang bagus, yang baik. Bila dia berjanji, dia tunaikan janji dia. Sebab janji, menunaikan janji ni payah. Masa kita berjanji dulu tu senang je. Tetapi bila